وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan masjid, muslimin dan muslimat, sidang jemaah para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita mengikuti satu sesi perbahasan ilmu. Dan kuliah kita pada malam ni, hadirin dan hadirat, akan membicarakan berkenaan dengan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana daripada hadis ini kita akan cuba menjadi salah satu daripada golongan yang disebutkan. Kalau kita tidak mampu menjadi kesemuanya, kita dapat menjadi salah satu pun telah mencukupi dan memadai, hadirin dan hadirat. Hadisnya adalah berdasar sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Terjemahannya, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat kelak, yang mana pada hari tersebut la zilla illa zilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah semata-mata. Siapakah mereka? Yang pertamanya adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang adil. Saya nak sebutkan satu persatu dahulu. Apabila disebut perkataan Al-Imamul Adil, apa makna imam dan apakah makna adil, hadirin dan hadirat? Pertama, kita kata imam ini maknanya adalah allazi yu'tamma bih, seseorang yang diikuti. Seseorang yang diikuti, tidak mengambil kira ikut tu dalam perkara apa. Contoh, kalau seseorang yang diikuti dari sudut keilmuan dan dari sudut fiqahnya dan fatwanya dan ijtihadnya, maka mereka juga mendapat gelaran apa? Gelaran imam. Kita ambil contoh imam mazhab yang 4. Kenapa mereka digelar sebagai imam? Kerana mereka diikuti dalam ijtihad fiqh mereka. Jadi wujudnya Imam Abu Hanifah, pengasas bagi mazhab Hanafi. Wujudnya Imam Malik, pengasas bagi mazhab Maliki. Wujudnya Al-Imam Syafi'i, pengasas bagi mazhab Syafi'i. Dan wujudnya Al-Imam Al-Hambali, iaitu Ahmad bin Hanbal, yang merupakan pengasas bagi mazhab Hambali. Jadi mereka diikuti dalam bidang fiqh. Ada juga imam dalam bidang hadis, maknanya mereka diikuti dalam hadis mereka, ilmu mereka dan penguasaan mereka terhadap bidang hadis. Contohnya yang kita kata kitab hadis yang 6 tu. Yang pertama sekali Al-Imamul Bukhari, contoh, yang menulis Sahih Al-Bukhari. Yang kedua Imam Muslim, yang menulis Sahih Muslim. Yang ketiganya Al-Imam At-Tirmizi, yang menulis Jami' At-Tirmizi. Dan kemudiannya Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibn Majah dan juga Al-Imam Abu Daud. Jadi keseluruhannya 6 orang imam di dalam bidang apa? Bidang hadis. Imam ni maknanya yang diikuti. Tetapi sebenarnya perkataan yang dimaksud imam yang adil dalam hadis ni adalah terjemahannya pemimpin, hadirin dan hadirat. Betul, yang imam mazhab tu mereka pemimpin mazhab. Imam hadis tu mereka pemimpin dalam bidang hadis.
Tapi yang dimaksud di sini adalah pemimpin-pemimpin dalam arti kata pemerintah, hadirin dan hadirat, yang mana mereka ini diikuti oleh rakyat mereka. Jadi mereka ni adalah yang diikuti oleh rakyat. Jadi mereka ini imam, mereka pemerintah atau pemimpin. Itu makna perkataan imam, seseorang yang diikuti. Sebab itu imam salat kita namanya imam, diberi gelaran imam. Kerana apa? Kerana makmum mengikuti imam dalam perbuatan dan pergerakan salat, dalam perbuatan dan pergerakan salat. Dan imam di sini merujuk kepada imam yang apa? Yang adil. Dan adil ni adalah kata pelaku, isim fa'il, hadirin dan hadirat. Dia punya perbuatannya apa? Perbuatannya adalah al-adlu, iaitu adil, bersifat adil. Jadi apa makna al-adlu? Yang dimaksud dengan al-adlu adalah wad'u syai' fi mahallih. Kita meletak sesuatu pada apa? Pada tempatnya. Yang tu adil. Jadi pemerintah yang melayakkan dia mendapat naungan Allah adalah pemerintah yang sifatnya dia meletakkan sesuatu pada tempatnya, iaitu pemerintah yang apa? Yang adil, hadirin dan hadirat. Dan lawan kepada al-adlu adalah az-zulmu, yang bersifat zalim, iaitu wad'u syai' fi ghairi mahallih. Zalim itu meletak sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi pemerintah yang adil. Ramai yang beranggapan bahawasanya keadilan ini merujuk kepada meletakkan sesuatu itu secara sama rata. Yang ini adalah tafsiran yang tidak tepat, hadirin dan hadirat. Kerana yang lebih tepat ialah merujuk kepada meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukannya meletakkan sesuatu secara sama rata. Kita ambil contoh seorang ayah, dia sebagai pemimpin keluarga, seorang bapa, hadirin dan hadirat, dia ketua keluarga. Tuan-tuan, di hadapan saya ini ada anak, ada isteri, dan tuan-tuan adalah ketua bagi keluarga tersebut. Jadi katakanlah ada seorang ayah ni, dia mempunyai 3 orang anak lelaki. 3 orang anak lelaki. Anak dia yang pertama tu belajar di peringkat universiti. Anak yang kedua belajar di sekolah menengah. Dan anak yang ketiga belajar di sekolah rendah, hadirin dan hadirat. Ketiga-tiganya lelaki. Jadi ayah ni dia kata atas sifat dan sikap sama rata dan sifat adil, dia bagi wang saku belanja bulanan kepada anak pertama RM50, anak kedua RM50 dan anak ketiga pun RM50. Adakah itu adil di sisi tuan-tuan? Maknanya anak di peringkat universiti dapat 50, anak di peringkat sekolah menengah pun wang saku 50, dan anak di peringkat sekolah rendah pun yang duduk sekali dengan dia, yang memang makan minum sudah sedia pakai, tak perlu bayar elektrik, tak perlu bayar bil, dia pun dapat 50. Kerana nak jadi sama rata antara anak nombor 1 dengan anak nombor 2 dan 3. Yang tu tidak adil. Kerana kita katakan keperluan setiap anak berbeza. Jadi kita adil ni adalah meletak sesuatu pada tempat dia. Jadi pemimpin yang adil adalah pemimpin yang meletakkan setiap sesuatu itu sesuai dengan tempatnya dan kadarnya, walaupun tidak semesti ianya bersifat sama rata, hadirin dan hadirat. Jika tidak, maka dia zalim. Dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang tu yang pertama. Yang kedua, daripada 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat, siapakah mereka? Syabun nasha'a fi ibadatillah. Anak muda yang membesar dalam ibadah kepada Allah. Anak muda yang membesar dalam ibadah kepada Allah. Hadis ni dia merujuk kepada syab, dan syab ni anak muda. Dan lawan kepada anak muda adalah orang tua, hadirin dan hadirat. Dan hadis ni tidak menyebut orang tua, kerana menjadi suatu kebiasaan manusia apabila dia tua, dia beribadah kepada Allah. Adapun orang muda menjadi suatu kebiasaan bagi dia, dia banyak memberatkan nafsu dia berbanding ibadah. Dia banyak memberatkan syahwatnya berbanding ibadah kepada Allah serta ketaatan kepada Allah. Sebab itulah nak mendapatkan ganjaran naungan Allah pada hari kiamat, Allah memberikan suatu ruang kepada anak muda. Kalau awak ni membesar semasa muda, awak tinggalkan nafsu, awak tinggalkan syahwat,
awak membesar dengan taat, awak membesar dengan ibadat, Allah memberikan jaminan apa? Naungan Allah pada hari kiamat. Naungan Allah pada hari kiamat. Tapi dia mesti syab daripada usia yang muda lagi, hadirin dan hadirat. Dia membesar dalam suasana ibadah kepada Allah. Maknanya dia tinggalkan syahwat, dia tinggalkan nafsu, dia tinggalkan kehendak-kehendak dan hajat-hajat dunia. Dia ibadat kepada Allah. Jadi melayakkan dia mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, ataupun bil masajid. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Apa terjemahannya? Dan seorang lelaki, yang mana qalbu dia, jantung hati dia ini melekat dengan masjid, hadirin hadirat. Yang ni melayakkan dia dapat naungan Allah pada hari kiamat. Seorang lelaki yang melekat hatinya dengan masjid. Seorang lelaki yang melekat hatinya dengan masjid. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, sifat baginda sebagaimana Allah sifatkan dalam surah An-Najm, ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Allah kata, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi ni dia tidak bercakap ikut hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang baginda tuturkan semuanya adalah wahyu, hadirin dan hadirat. Jadi bila wahyu ni, kita akan dapat tengok ucapan Nabi, kalimah yang Nabi guna pakai adalah kalimah yang paling tepat. Nabi guna seorang lelaki yang melekat apa? Hati dia dengan masjid. Jadi bila hati dia melekat dengan masjid, dia sentiasa hadir ke masjid dan duduk ke masjid. Kenapa saya kata begitu? Perkataan ni perkataan paling tepat diguna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita, kalau kita tengok, kalau tuan-tuan teliti dan perhati, manusia ni dia hadir ke masjid ni ada beberapa faktor. Dia hadir ke masjid ni ada beberapa faktor. Contoh, kita kata faktor yang paling utama dia hadir ke masjid boleh jadi kerana faktor jarak tempat. Faktor jarak tempat. Kalau rumah dia dekat dengan masjid, dia pergilah masjid. Kenapa dia datang masjid? Dah sebab rumah dia sebelah masjid, dia datang ke masjid. Tetapi kalau dia balik kampung, katalah rumah mak dia ke rumah mak mentua dia, rumah mak mentua dia tu atau mak dia jauh sikit daripada masjid, dia tak pergi masjid, hadirin dan hadirat. Kerana apa? Kerana dia mengikat kehadiran dia dengan masjid adalah atas faktor jarak tempat tinggal dia. Kalau dekat dia pergi, kalau tak dekat tak pergi lah. Kalau jauh dia tidak pergi. Yang ni satu. Ada juga yang begitu. Faktor yang kedua adalah kerana faktor apa? Kerana faktor umur. Kerana faktor umur. Orang kata, Ji, kenapa Haji pergi masjid? Dia kata, aku dah tua, aku pergilah masjid. Dia kata, contoh. Kalau dia pergi jumpa budak muda pula, dia tanya, Dek, kenapa Dek tak pergi masjid? Saya muda lagi, brother, dia kata. Buat apa nak pergi masjid sekarang? Muda lagi, dia kata. Sekarang masa untuk enjoy. Sekarang masa untuk lepak-lepak dulu. Buat apa pergi masjid? Jadi dia tu pula tidak pergi masjid kerana dia kata dia muda. Yang kawan ni dia pergi masjid kerana dia kata saya dah tak berapa muda. Jadi dia mengikat kehadiran ke masjid ni dengan faktor umur, faktor usia, hadirin dan hadirat. Yang pertama tadi faktor tempat. Yang kedua ni diikat dengan faktor umur, faktor usia. Dan yang ketiga pula, hadirin dan hadirat, ada orang yang hadir ke masjid kerana faktor jawatan. Kerana faktor jawatan. Kita kata, Ji, kenapa Haji pergi? Dia kata, saya pergi sebab saya AJK, dia kata. Contoh. Kenapa Haji pergi? Saya pergi sebab saya ni Bilal bertugas. Kenapa pergi? Sebab saya Tok Siap. Kenapa pergi? Sebab saya pengurusi, saya timbalan pengurusi. Tapi selang 3 tahun, habis penggal dan sesi organisasi mereka pegang, mereka pun sudah tidak nampak ke masjid, hadirin dan hadirat. Jangan jadi macam tu. Maknanya bila dia dah tak jadi ada orang yang ada jawatan dengan masjid, dia pun sudah tidak hadir ke masjid. Sebab dia mengikat kehadiran dia ke masjid atas faktor apa? Faktor jawatan, hadirin dan hadirat. Tapi kita katakan yang Nabi guna, Nabi tak guna unsur tempat, Nabi tak guna unsur usia, dan Nabi tidak guna unsur jawatan. Yang Nabi guna adalah rajulun qalbuhu mu'allaq, seorang lelaki yang mana hati dia yang melekat dengan masjid. Kalau hati melekat dengan masjid, rumah dia dekat dengan masjid ke, rumah dia jauh dengan masjid ke, dia pergi masjid.
Sebab yang melekat adalah hati, bukan tempat, hadirin dan hadirat. Kalau hati dia melekat dengan masjid, dia muda pun dia pergi masjid, dia tua pun dia pergi masjid. Kerana yang melekat bukan umur, yang melekat adalah hati dengan masjid. Dan kalaulah hati dia melekat dengan masjid, dia ada jawatan pun dia pergi masjid, dia tak ada jawatan pun dia pergi juga masjid, hadirin dan hadirat. Kerana dia tidak mengikat kehadirannya atas faktor jawatan, tetapi dia mengikat kehadiran dia ke masjid kerana hati dia telah melekat dengan masjid. Itu makna hati melekat dengan masjid. Dan ini istimewa, hadirin dan hadirat. Dan kadang saya perhatikan memang ada manusia yang memang begitu sifat dia. Memang jiwa dia, hati dia sentiasa melekat dengan masjid. Saya ambil contoh, hadirin dan hadirat. Saya kadang ada kuliah Zuhur di sebahagian tempat-tempat kerja pada hari-hari bekerja. Contohnya bank sekian, contohnya pusat sekian-sekian. Jadi bila saya hadir kuliah Zuhur, dan malam tu pula saya hadir kuliah Maghrib di satu-satu kawasan lah di Lembah Kelang kita ni. Tiba-tiba ada seorang jemaah, dia tegur saya. Dia kata, "Ustaz, tadi saya dengar kuliah Ustaz dekat bank saya, dekat office saya." Dia kata begitu. Jadi apa yang kita boleh perhatikan, dia ni dekat pejabat pun dia kaki surau dia. Surau pejabat dia pergi. Bila dia balik rumah selepas kerja, dia pulang daripada kerja, pergi masjid pula. Kita kata memang dia punya sifat dia, hati dia melekat dengan masjid. Dia suka kepada solat berjemaah, dia suka kepada surau, dia suka kepada masjid. Memang ada orang sifat dia begitu, hadirin dan hadirat. Kita pergi pun, asal kita jumpa je kawan ni, jumpa di masjid. Macam ada satu hari contoh, saya ada pengalaman sebegini, banyak kali ia berlaku, hadirin dan hadirat. Adalah jemaah-jemaah familiar ni, kemudian saya pergi ke masjid-masjid yang lain untuk menyampai kuliah. Kemudian jemaah ni pun dia tegur, "Ustaz, saya jemaah masjid sekian dan sekian, ada juga kat masjid, tapi di masjid lain." Kita kata, "Lah, Haji ada kat sini, apa isu?" Dia kata, "Oh, saya semayang ni sebab saya jalan-jalan, saya singgah sini, masjid ni nak semayang." Dia kata, dia pergi ada urusan keluarga ke, singgah makan ke, dia singgah semayang. Memang kaki apa? Kaki masjid, hadirin dan hadirat. Dia memang kaki masjid. Pergi mana pun kita akan jumpa dia pun, jumpa dekat masjid. Begitulah umpamanya. Jadi siapa yang hati dia melekat dengan masjid, dia akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat kelak, hadirin dan hadirat. Kita ni kalau tak boleh jadi yang pertama tadi, imam yang adil, jadilah yang kedua, anak muda yang membesar dalam ibadat kepada Allah. Tak boleh jadi yang kedua, jadi yang ketiga, lelaki yang melekat hatinya dengan masjid, hadirin dan hadirat. Lelaki yang melekat hati dia dengan masjid. Mungkin sebahagian tanya, "Ustaz, orang perempuan macam mana?" Kita kata orang perempuan pun dapat fadilat yang sama. Cuma kenapa tak dimention orang perempuan? Kita katakan begini, memang sifat dan hakikatnya, asasnya tuntutan hadir ke masjid adalah untuk orang lelaki. Tuntutan untuk hadir ke masjid salat ni adalah tuntutan kepada orang lelaki sebenarnya. Tapi orang perempuan nak hadir salat berjemaah tidak dihalang dan tidak dilarang. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyebut, "La tamna'u ima Allahi masajidallah." Jangan kamu menghalang hamba-hamba perempuan Allah daripada menghadiri masjid-masjid Allah. Jadi jangan halang. Menunjukkan boleh untuk orang perempuan hadir ke masjid. Tetapi anjuran utama adalah kepada orang lelaki untuk hadir ke masjid. Jadi hadis ni salah satu galakan untuk kita ni orang-orang lelaki, jadilah lelaki yang hati dia melekat dengan masjid. Wa rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid. Itu yang ketiga. Yang keempat, hadirin dan hadirat, yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang lelaki yang saling berkasih sayang kerana Allah. Mereka bertemu kerana Allah, mereka berpisah pun kerana Allah. Yang ni apa dia nama dia? Yang ni nama dia bukannya couple, jangan salah faham. Sebab untuk makluman tuan-tuan, dunia akhir zaman ni ada yang menyalahgunakan tafsiran hadis ni menunjukkan Nabi pun cenderung kepada LGBT. Ada, hadirin hadirat, di negara kita. Saya ada baca artikel dan penulisan. Dia kata sebab Nabi kata dua orang lelaki yang berkasih sayang, dia kata. Jadi dua orang lelaki yang berkasih sayang, yang ni adalah menunjuk kepada bolehnya perkara tersebut, dia kata begitu. Dan yang sebut tu orang Melayu juga. Dan tuan-tuan tahu belajar di mana? Ada lepasan pengajian agama Islam, Islamic Studies di negara kita ini, hadirin dan hadirat. Jadi ia wujud dan disalahgunakan hadis tersebut. Sebenarnya dia tidak baca habis.
Hadis tu sambungannya wa rajulani tahabba, dua orang lelaki yang saling berkasih sayang fillah, kerana Allah. Takkan hubungan yang terlarang antara lelaki dengan lelaki itu kerana Allah, itu bukan kerana Allah. Jadi kasih sayang yang dimaksud di sini adalah isu kasih sayang sesama sahabat. Ini makna dia. Yang ni kasih sayang sesama sahabat. Macam tuan-tuan orang lelaki, tuan-tuan ada kawan sahabat. Sahabat ni sahabat kita fillah, kerana Allah. Yang memang kalau kita berjumpa dengan dia pun, kita berjumpa di atas kasih sayang dan ketaatan kepada Allah. Dan bila kita berpisah dengan dia pun, kita berpisah dengan kasih sayang dan ketaatan kepada Allah. Yang ni adalah keistimewaan mencari sahabat yang baik. Hadirin dah hadirat, cari sahabat yang baik. Allah sebut dalam surah Al-Kahf, Allah kata apa? Allah kata wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Bersabarlah diri kamu wahai Muhammad bersama dengan para sahabatmu yang sentiasa beribadah kepada Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang, semata mengharapkan redha Allah. Jangan sesekali kamu memalingkan mata kamu, pandangan kamu daripada sahabat-sahabat ni. Jangan kamu tinggalkan mereka dengan tujuan kamu mengkehendaki perhiasan-perhiasan dunia sahaja. Jangan buat macam tu. Jadi ini menunjukkan Allah menyuruh Nabi bersabar dengan sahabat-sahabat yang baik. Kerana sahabat yang baik, dia akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat. Hadirin dan hadirat, sahabat yang baik memberi syafaat kepada kita di akhirat. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah, Nabi SAW memberitahu, apabila semua manusia telah selesai diadili dan dihisap, yang masuk neraka telah dimasukkan ke dalam neraka, yang masuk syurga telah dimasuk ke dalam syurga. Ketika itu penghuni syurga bertanya kepada Allah, Ya Rabb, wahai Allah, manakah sahabat-sahabat kami yang dahulu di dunia yasumuna ma'ana, mereka puasa bersama dengan kami, wa yusalli ma'ana atau wa yusalluna ma'ana, mereka salat bersama kami, wa yahujun, dan mereka mengerjakan haji pun bersama-sama dengan kami. Mana kami tak nampak pun dekat syurga pada hari ini? Tu sahabat kami, mereka saudara kami, ikhwan. Rabbuna ikhwanuna allazina yusalluna ma'ana wa yasumuna wa yahujun. Penghuni syurga kata begitu, Ya Allah, mana sahabat kami, saudara kami yang dahulu semasa hayat dunia kami salat, kami puasa, kami haji bersama dengan mereka. Kenapa kami tak nampak mereka di syurga pada hari ini? Maka Allah kata mereka di neraka. Mereka di neraka. Kalau kamu nak jumpa mereka, kamu pergilah ke neraka, kamu keluarkan mereka daripada neraka, dan kamu bawalah mereka masuk ke dalam syurga. Yang ini nama dia apa? Yang ini nama dia syafaat. Hadirin dah hadirat, yang ni syafaat siapa? Bukan syafaat para nabi, bukan syafaat para ulama, bukan syafaat ibu bapa, bukan syafaat golongan yang menghafal Quran, tetapi syafaat sahabat yang baik. Syafaat sahabat yang baik. Tapi tuan-tuan tengok, sahabat yang memberi syafaat kepada kita di akhirat bukan sahabat yang semata lepak kedai kopi sembang kosong dengan kita. Bukan sahabat yang duk main badminton sama-sama dengan kita. Bukan sahabat yang main futsal, main bola sepak bersama dengan kita. Tidak. Tetapi sahabat yang memberi syafaat kepada kita semasa di dunia, mereka salat bersama dengan kita, puasa sama-sama, mengerja haji sama-sama, duduk dalam masjid menuntut ilmu sama-sama, gotong royong untuk hari raya korban pun sama-sama. Maknanya sahabat yang memberi syafaat di akhirat adalah sahabat yang kita sama-sama melakukan kebaikan. Bila kita bersama dengan dia melakukan kebaikan, itulah namanya saling berkasih sayang kerana Allah. Itu makna dia. Hadirin dan hadirat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Yang ni yang keempat. Hadirin dan hadirat. Dan yang kelima, wa rajulun da'athu imra'ah zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Salah seorang daripada 7 golongan yang mendapat naungan Allah, perlindungan Allah, jagaan Allah pada hari kiamat
adalah seorang lelaki yang digoda oleh seorang perempuan, yang mana perempuan ni dia ada dua ciri. Yang pertama, zata mansab, dia mempunyai jawatan yang tinggi, dia orang hartawan, dia orang bangsawan, dia orang kayangan, hadirin dan hadirat. Zata mansab, dia ada jawatan. Wa jamal, dan yang ni adalah ciri yang kedua. Sudahlah kaya, sudahlah berharta, dia jamal, dia cantik, hadirin dan hadirat. Kecantikan, keindahan para serupa. Jadi dia ada dua sifat yang sangat disukai oleh seorang lelaki. Dah lah kaya, cantik pula, hadirin dan hadirat. Dan wanita yang kaya dan cantik ni mengajak lelaki tersebut untuk berzina, mengajak lelaki tersebut untuk berzina. Lalu lelaki ni dia mengatakan, inni akhafullah, aku ni takut kepada Allah, aku ni takut kepada Allah. Maknanya dia terima ke dia tolak ajakan dan pelawaan tersebut? Dia tolak, hadirin dan hadirat. Disebabkan dia ni ditolak, ataupun disebabkan dia menolak pelawaan zina daripada wanita kaya, wanita cantik, Allah bagi dia ganjaran yang lagi besar daripada wanita cantik, iaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dan naungan Allah pada hari kiamat. Naungan serta jagaan Allah pada hari kiamat, itu lebih besar. Dan sentiasalah orang yang meninggalkan kehendak nafsu, ganjaran dia jauh lagi besar daripada dia menuruti kehendak nafsu. Tuan-tuan tengok dalam surah Ar-Rahman, Allah kata, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dan bagi orang yang takut kepada maqam kedudukan Tuhannya, dia dapat dua syurga. Maka nikmat Tuhan kamu berdua, wahai manusia dan jin, yang manakah yang kamu nak dustakan? Jadi maknanya apa? Orang yang takut kepada maqam Tuhan dia dapat dua syurga. Apa makna dia? Ulama tafsir mereka tafsirkan, mereka kata yang takut kepada kedudukan Tuhan ni adalah seseorang yang dia nak bermaksiat, tiba-tiba dia teringat kepada Allah. Bila dia teringat kepada Allah, bila dia nak melaku maksiat, dia tidak jadi buat maksiat. Itulah maknanya dia ingat kepada kedudukan Tuhan dia, dan dia meninggalkan maksiat. Itulah tafsiran waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan dalam surah saya tak pasti dalam surah apa, hadirin dan hadirat, tapi dalam satu ayat Quran yang lain Allah Ta'ala kata waliman khafa maqama rabbih jannatan wa nahan nafsa 'anil hawa. Itu waliman khafa, ataupun dia yang ada perkataan wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia tak waliman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Yang tu yang lebih tepat berbanding yang pertama. Dan bagi mereka yang takut kepada maqam Tuhannya dan dia menahan jiwanya daripada, ataupun dia menahan nafsu daripada hawa, daripada dia menahan hawa nafsunya daripada jiwanya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia menahan jiwanya daripada hawa nafsu. Jadi dia dapat ganjaran yang besar, hadirin dan hadirat. Dia dapat ganjaran yang besar. Jadi sama macam hadis ni, dia digoda, dia lelaki digoda oleh wanita yang kaya, yang berharta, yang cantik, paras rupa, tapi dia tolak. Dia kata apa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Itu yang bila dia kata inni akhafullah, aku takut kepada Allah, itu yang dalam surah Ar-Rahman tadi, waliman khafa maqama rabbih, orang yang takut kepada Allah, dia dapat apa? Jannatan, dia dapat dua syurga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, hadirin dan hadirat. Itu yang kelima. Yang keenam, yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang lelaki yang bersedekah dengan satu sedekah yang disembunyikan, maknanya dia sedekah sembunyi-sembunyi, hatta sehingga kan la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kiri dia pun tak tahu apa yang dibelanjakan oleh tangan kanan. Hadis ni ada dua faedah. Faedah yang pertama, sedekah terbaik adalah sedekah sembunyi. Faedah yang kedua, kalau nak bersedekah antara tangan kiri dengan tangan kanan, hulurkan sedekah dengan tangan kanan. Itu faedah daripada
perkataan tersebut. Kenapa kita kata sedekah sembunyi lebih baik? Maknanya sedekah secara terang-terangan pun baik, cumanya sedekah sembunyi lebih baik. Sedekah sembunyi lebih baik kepada pelaku sedekah. Sedekah terang-terangan lebih baik kepada perbuatan sedekah. Maknanya kebaikan sedekah terang-terangan kembali kepada perbuatan, kebaikan sedekah sembunyi kembali kepada pelaku sedekah, kepada pembuat. Sebab itu Allah kata dalam Quran, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau kamu menzahirkan sedekah kamu, itu adalah sebaik-baik perkara. Tapi kalau kamu menyembunyikan sedekah kamu dan kamu memberikan sedekah tu kepada golongan fakir, itu lebih baik untuk diri kamu. Tuan nampak tak dia punya perbezaan? Sedekah terang-terangan tadi Allah kata fa ni'ma hiya. Hiya tu kembali kepada perbuatan, kepada sedekah. Tapi sedekah kepada sedekah secara sembunyi-sembunyi, kebaikannya kembali kepada pelaku, fa huwa khairul lakum. Itu lebih baik untuk kamu. Sebab apa? Kalau kita sedekah terang-terangan, perbuatan tu akan encourage others. Dia akan menggalakkan orang lain untuk bersedekah. Macam kita tengok orang ramai sedekah, kita pun jadi semangat nak sedekah. Perbuatan tu memberi kebaikan. Tapi kalau kita sedekah secara sembunyi-sembunyi, perbuatan tu baik untuk diri kita, dia lebih mengelak karya. Hadirin dan hadirat, dia lebih mengelak karya. Yang tu kebaikan untuk diri kita. Jadi yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mana? Sedekah sembunyi. Dia lebih baik di sisi Allah. Dia lebih jauh daripada riak, dan dia lebih jauh daripada sombong, dan dia lebih dekat kepada ikhlas. Hadirin dan hadirat, sedekah secara sembunyi-sembunyi, sehingga apa? Sehingga tangan kiri pun tak tahu apa yang dibelanjakan oleh tangan kanan. Jadi maknanya kalau nak sedekah, sedekah tangan apa? Tangan kanan. Nak hulur duit kepada orang yang susah, kita nak bagi duit sedekah kepada dia, bagi tangan kanan, bagi tangan kiri. Afdalnya tangan kanan. Bukan kata dosa bagi tangan kiri, tidak. Nampak tabung masjid di surau ke di mana ke, masukkan duit dalam tabung, tangan kanan. Hadirin dan hadirat, begitu. Sehingga kan tangan kiri tak tahu apa yang dibelanjakan oleh tangan kanan. Itu isyarat sedekah ni tangan kanan, oleh disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan segala kebaikan hendaklah dimulakan dengan tangan kanan. Yang tu disifatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayamun. Nabi SAW suka kepada mendahulukan anggota kanan. Sebab tu Nabi nak sikat rambut pun tangan kanan, nak buat sesuatu dahulukan dengan tangan atau bahagian kanan. Dan yang terakhir, hadirin dan hadirat, yang ketujuh, wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainah. Golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat yang ketujuh adalah seorang lelaki yang mengingati Allah ketika dia bersendirian. Wa rajulun zakarallaha khaliyan, seorang lelaki yang mengingati Allah ketika dia bersendirian. Kemudian fafadat ainah, kemudian berlinangan air mata dia. Hadirin dan hadirat, contoh dia duduk di rumah dia, dia jadikan ada satu ruang dalam rumah dia itu tempat dia beribadah kepada Allah. Dia bangun solat tahajud sebagai contoh. Selepas solat tu, dia pun duduk zikir kepada Allah. Contohnya dia melazimi istighfar. Dia pun sebut dalam kegelapan, dalam bersendirian, dia kata astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kemudian mengalir air mata dia. Maka lelaki ni melayakkan dia mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Melayakkan dia mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Sebenarnya menangis ni adalah simbol kepada kerendahan jiwa. Dia bukannya simbolik kepada kelemahan, tidak. Tapi dia simbol kepada kerendahan jiwa hamba, baik lelaki baik perempuan. Lebih-lebih lagi, dia menangis kepada Allah. Ada seorang ulama, dia tulis kitab namanya Al-Buka min Khasyatillah, menangis kerana takutkan Allah. Dan dalam kitab Al-Buka min Khasyatillah tu dihimpunkan ulama-ulama kita yang menangis dia. Mereka banyak menangis, hadirin dan hadirat. Dan ini sifat-sifat mukmin. Ini ciri-ciri mukmin. Dan ada satu lagi kisah, saya minta maaf, ada satu lagi kitab, hadirin dan hadirat,
yang mana tajuk kitab tersebut adalah Bahrud Dumu'. Bahru ad-Dumu'. Apa terjemahan Bahrud Dumu' dalam bahasa Melayu? Lautan air mata. Hadirin hadirat, Bahrud Dumu', bahar tu laut, ad-Dumu' tu air mata, lautan air mata. Ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Dan kalau tuan-tuan boleh bahasa Arab, saya cadangkan tuan-tuan beli kitab tu baca. Bahrud Dumu', lautan air mata. Saya beli, saya buka mukaddimah sahaja, nangis kan. Maknanya mukaddimah, baru muka surat mukaddimah dia, nangis. Masa itu saya belajar di universiti, hadirin hadirat. Jadi kita menampakkan betapa lautan air mata, menangis. Menangis kerana takut kepada Allah. Ada orang dia menangis tapi menangis sebab makan pedas. Itu tidaklah. Dia ada orang dia menangis tapi dia menangis sebab tengok drama Korea. Itu cerita lain. Tapi ni menangis kerana takut kepada Allah. Yang ni yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat, hadirin dan hadirat. Jadi sebagai kesimpulan, 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Kalau boleh kita nak jadi ke 7-7. Kalau boleh. Dan kalau tidak boleh, sekurang-kurangnya jadi salah satu daripada 7 golongan. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, anak muda yang membesar dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, seorang lelaki yang melekat hatinya dengan masjid. Tak kira faktor umur, tak kira faktor tempat tinggal, tak kira faktor jawatan, ada jawatan, tidak ada jawatan, dia hadir ke masjid kerana hati dia melekat dengan masjid. Yang keempat, 2 lelaki yang saling berkasih sayang kerana Allah. Mereka berjumpa dan berpisah kerana Allah. Yang kelima, seorang lelaki yang digoda, diajak oleh wanita hartawan dan kayangan dan bangsawan dan cantik paras rupa, tapi dia tolak dengan alasan aku takut kepada Allah. Dan yang kelimanya adalah seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah yang disembunyikan. Ataupun yang keenam, hadirin dan hadirat, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah yang dia sembunyikan sehingga tangan kiri pun tak tahu apa yang dibelanja oleh tangan kanan. Dan yang terakhirnya adalah seseorang yang mengingati Allah ketika bersendirian lalu mengalirlah kedua air matanya. Maknanya dia menangis, hadirin dan hadirat. Jadi mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan mereka yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Allahumma amin. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.